أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Akhwat dan akhwat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, uhayyukum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min indillah. Fa tahiyah hiya salam, fassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita di kesempatan yang ada ini untuk kita menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan serta inayahnya kita dapat meneruskan lagi kehidupan di atas muka bumi Allah ini, meneruskan lagi tugas dan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita dengan rahmat-Nya, senantiasa membuka jalan untuk kita mendapatkan keredaan daripadanya, insya-Allah. Jadi akhwat dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita teruskan lagi bicara kuliah maghrib kita, di mana pada malam ini insya-Allah kita akan melihat suatu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang biasa kita dengar, hadis yang biasa kita baca, hadis yang menjadi salah satu daripada tunjang kita beragama, iaitulah hadis yang dikenali sebagai hadis Islam, Iman dan Ihsan, ataupun popular dengan hadis Jibril. Jadi hadis ini setiap daripada kita barangkali telah pun pernah mendengar, membaca, ataupun telah melihat akan keterangan-keterangan dan juga penjelasan-penjelasan yang disampaikan. Namun demikian, insya-Allah, walaupun ianya berulang, barangkali akan ada di sana beberapa maklumat tambahan daripada apa yang telah kita sedia maklum, dan barangkali juga menjadi suatu peringatan kepada kita, kerana hadis ini merupakan hadis yang menjadi dasar kepada agama kita, agama Islam, dan setiap daripada kita mesti beragama mengikut apa yang telah disampaikan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sekian banyak hadis yang ada dengan kita pada hari ini antara hadis yang penting untuk sama-sama kita baca, sama-sama kita fahami, dan sama-sama kita mengambil pengajaran daripada hadis ini, di mana hadis ini merupakan hadis yang menerangkan tentang landasan-landasan ataupun asas-asas agama ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang Islam, iman dan juga ihsan, yang mana setiap daripada kita perlu menguasai dan memahami inti kepada agama ini, iaitulah Islam dan rukun-rukunnya, iman beserta rukunnya, dan juga ihsan beserta dengan
rukunnya. Jadi insya-Allah ya, kita akan melihat sekali lagi hadis ini pada malam ini ya, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita dalam kita memperkasakan iman kita, menguatkan iman kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis Jibril ini ataupun hadis Islam, Iman dan Ihsan ni, hadis yang diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana hadisnya an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Jadi hadis ini bermaksud daripada Umar radhiyallahu anhu, ya, dia berkata suatu hari ketika mana kami duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki yang berpakaian sangat putih dan berambutnya sangat hitam dan tidak nampak padanya bekas ataupun kesan perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga lututnya bertemu dengan lutut baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di paha baginda sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan menunaikan haji jika kamu mampu." Kemudian dia berkata, "Engkau benar." Kami semua hairan. Dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahu kepadaku tentang iman." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat, dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk." Dia berkata, "Engkau benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak merasa melihatnya, ketahuilah bahawa dia melihat kamu. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat. Bila terjadinya kiamat? Baginda SAW menjawab, yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Dia berkata, beritahu kepadaku tentang tanda-tandanya. Baginda menjawab, jika seorang budak melahirkan tuannya, dan jika kamu melihat sebelumnya orang yang tidak memakai kasut, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian orang itu pun pergi dan aku terdiam seketika. Kemudian Baginda SAW bertanya, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda SAW bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan selain daripada diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini juga turut diriwayatkan oleh para imam hadis yang lain seperti Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibn Majah, Ibn Hibban, dan juga beberapa ulama hadis yang lain. Baik. Jadi hadis ini yang kita sebut tadi di awalnya, hadis Islam, Iman dan Ihsan, bersempena dengan perkara utama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, iaitu penjelasan baginda SAW tentang Islam, Iman dan Ihsan. Dan juga kita sebutkan tadi bahwasanya hadis ini juga dikenali sebagai hadis Jibril, kerana hadis ini ada terjadi perbualan di antara Nabi SAW dengan Jibril, di mana Jibril bertanya dan Nabi menjawab pertanyaan Jibril tadi. Bagaimana diketahui bahwasanya hadis ini hadis Jibril? Kerana di akhir hadis ini Nabi SAW telah menjelaskan, orang yang datang bertanya kepada baginda SAW, dia adalah Jibril. Dan di samping hadis ini bertemakan Islam, Iman dan juga Ihsan, hadis ini juga sebenarnya turut menceritakan kepada kita tentang hari kiamat, terutama sekali tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Ini antara perkara yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam baginda memberikan jawapan kepada Jibril. Jadi sebab itulah hadis ini merupakan hadis yang sangat penting, kerana apabila Nabi SAW menjelaskan tentang Islam, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu adalah perkara-perkara rukun dalam Islam. Apa yang disebutkan oleh Nabi tentang iman, maka itulah yang dikenali sebagai rukun-rukun iman. Begitu juga dengan ihsan, serta tanda-tanda berlakunya kiamat. Sebab itu para ulama, apabila mereka menjelaskan tentang hadis ini, mereka meletakkan hadis ini antara hadis yang awal di dalam kitab-kitab mereka. Mereka menjelaskan hadis ini dengan begitu panjang, menjelaskan hadis ini kita kata dengan begitu terperinci, kerana perkara-perkara penting yang terkandung di dalam hadis ini. Dan tidak kurang di sana para ulama menyebutkan tentang hadis ini, antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi kata hadis ini menghimpunkan segala
ilmu, ya. Di dalamnya ada segala pengetahuan, di dalamnya ada segala adab, ya. Di dalamnya ada pelbagai perkara yang bersangkut dengan agama, ya. Bahkan kata Imam Nawawi, hadis ini merupakan dasar kepada ajaran Islam, ya, pokok kepada ajaran Islam. Itu apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Al-Qurtubi, ya, juga ada menyebutkan tentang hadis ini, di mana Imam Qurtubi kata hadis ini layak untuk dipanggil sebagai Ummus Sunnah, ya, Ummu Sunnah, ya, Ummu Sunnah maknanya induk kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, ataupun induk kepada sekian banyak hadis-hadis Nabi SAW, ya, kerana kandungannya yang begitu penting, ya, kerana apa yang terkandung di dalam hadis ini mencakupi seluruh aspek dalam agama itu sendiri, ya. Jadi tidak heran kalau Imam Al-Qurtubi, ya, mengatakan hadis ini layak, ya, untuk digelar sebagai Ummu As-Sunnah, ataupun induk kepada segala hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid, ya, dia juga ada menyebutkan tentang hadis ini, ya, lebih kurang senada dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, di mana kata Al-Imam Ibn Daqiq, hadis ini seakan-akan ataupun seolah-olah, ya, ia adalah induk kepada sunnah, sunnah Nabi SAW, ataupun ibu kepada hadis, ibu segala hadis Nabi SAW, ya. Dia kata lagi, sebagaimana Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran, ya, maka hadis ini juga, ya, boleh dipanggil sebagai Ummu Sunnah, ataupun Ummu hadis, ya, ibu segala hadis. Kerana apa? Kerana perkara-perkara yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, mencakupi seluruh perkara, ya, dan juga nilai-nilai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ya. Ini apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Dan begitu juga Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, ya, menyebutkan tentang hadis ini, di mana kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, yang sangat besar, yang terkandung di dalamnya segala penjelasan agama, ya. Sebab apa? Sebab dia kata Nabi SAW sebut di akhir hadis ini bahwasanya Jibril datang kepada kamu untuk mengajarkan kamu agama kamu, ya, mengajarkan kamu Islam, mengajarkan kamu iman, mengajarkan kamu ihsan, dan mengajarkan kamu semua, ya, perkara-perkara yang bersangkut paut dengan akhirat, ya. Jadi semua ini adalah agama. Nabi sebut dinakum, atakum, Nabi kata apa? Atakum yu'allimakum dinakum, ya. Jadi din, ya, terkandung di dalam ad-din ini ialah 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, ya. 4 perkara yang Nabi sebut itu apa? Iaitulah tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan juga tentang akhirat, ya, yang menjadi elemen utama dalam agama kita, dalam Islam ini. Baik. Jadi melihat kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, sebagai menjawab persoalan yang telah dikemukakan oleh Jibril itu, ya, maka kita dapati Nabi SAW telah menjelaskan, telah memberikan penerangan daripada segala persoalan yang dikemukakan kepada baginda SAW, iaitu pertamanya Nabi SAW ditanya tentang apa itu Islam, ya, Islam itu apa, ya. Maka Nabi SAW, ya, menjawab,
ya, Islam itu dengan memberikan asas-asas Islam itu sendiri yang merupakan rukun-rukun Islam itu sendiri, iaitulah 5 asas utama, iaitu syahadah, ya, kemudiannya salat, ya, kemudiannya zakat, kemudiannya puasa, dan akhir sekali mengerjakan ibadah haji. Ya, itulah Islam, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi itu adalah teras, 5 perkara teras, yang menjadi, kita kata, tiang, yang menjadi pillars, rukun, kepada Islam itu sendiri, ya. Jadi kalau kita lihat, itu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan asas-asas yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, maka di sini kita perlu fahami bahawasanya apabila Nabi menyebutkan 5 asas tadi, yang kesemuanya merupakan perkara-perkara yang kita kena laksanakan sebagai satu ketundukan, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu, kalau kita lihat kepada apa yang didefinisikan oleh para ulama dengan makna Islam ini, Islam ni berasal daripada kalimah istislam. Apa dia istislam? Istislam maknanya menyerah diri, ya, tunduk dan menyerah diri. Itu asal makna Islam. Betul, ada orang kata Islam makna selamat. Betul, ada orang kata Islam makna sejahtera. Betul, ada orang kata Islam makna tenang, aman, ya. Tetapi itu adalah makna-makna yang umum, ya. Kalau kita pergi secara khusus, ya, asal kata Islam ini daripada perkataan istislam tadi, ya, sebenarnya dia membawa maksud tunduk, menyerah diri, ya. Ataupun kalau kita pergi kepada takrifan yang disebut oleh para ulama, ya, tunduk dan menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna Islam, maknanya istislam, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita menyerah diri kepada Allah? Ya, bagaimana kita tunduk kepada Allah? Iaitulah kita serah diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintah Allah, ya, menghindarkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya kita berpegang teguh dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah, berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dengan demikian kita terpelihara, ya, kita terjaga, ya, daripada segala perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makna Islam, ya, yakni dengan kita menyerah diri. Bila kita sebut menyerah diri, kita taat pada perintah Allah, ya. Taat pada perintah Allah macam mana? Itulah balik kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi. Kita kena bersyahadah, ya, kita kena solat, kita kena bayar zakat, kita kena puasa, kita kena mengerjakan haji, ya. Itu kita kata sebagai simbol penyerahan diri kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun 5, bukan 5 sebenarnya, ya. 5 tu Nabi sebut sebagai orang kata rukun sahaja, sebagai asas, ya. Tapi banyak lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam bentuk kita melaksanakan apa yang diperintahkan ataupun kita meninggalkan segala apa yang dilarang. Okey, itu perkara yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan kepada kita maksud iman. Apa makna iman? Ya, iman ni asal perkataan dia aman lah, ya, aman, tenang, tenteram, ya, itu asal makna iman, ya. Tapi kalau kita ambil makna secara khusus, iman makna apa? Iman makna at-tasdiq, ya, iman makna at-tasdiq. At-tasdiq ni makna apa? At-tasdiq maknanya membenarkan, ya. Iman ini maknanya membenarkan, ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan membenarkan di sini, ya, seperti mana yang
disebutkan oleh para ulama dalam menjelaskan makna iman ini, iaitulah kita membenarkan dengan hati kita, ya, kita perakui dengan lidah kita, kita ikrar dengan lidah kita, dan juga kita beramal dengan anggota kita, ya. Jadi tidak disebut iman sekiranya tidak melibatkan tiga perkara ni, iaitu kita percaya, yakin dengan hati kita, ya, kemudian kita berikrar dengan lisan kita, dan juga kita beramal dengan anggota kita, ya. Jadi tiga kombinasi yang kita kata memaknai, ya, maksud iman itu tadi, maksud at-tasdiq tadi, ya. Di sana Al-Imam Al-Muzani, ya, ada menjelaskan tentang apa yang dikatakan sebagai iman tadi, tak jauh beza dengan apa yang kita sebutkan tadi. Kata Imam Al-Muzani, iman tu apa? Iman tu qaulun wa amalun ma'a i'tiqadihi bil janani, qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan. Ya, iman itu ialah perkataan dan juga perbuatan, bersama dengan keyakinan, bersama dengan kepercayaan dalam hati, ya, kemudian bersama dengan ucapan di lisan, dan juga bersama dengan amalan daripada anggota badan, ya. Jadi kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani ini, ya, inilah kita kata perkara-perkara yang terkandung di dalam makna iman, ya. Pertamanya disebut apa? Dia sebut tentang hati, ya, at-tasdiqu bil qalb, ya, iaitu kita membenarkan dengan hati kita, ya. Ini bersangkut dengan hati kita. Kita yakin, kita percaya dengan hati kita, ya. Bila sebut yakin, percaya, membenarkan ni, membenarkan apa? Membenarkan, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian dalam iman ini ada pengakuan daripada lisan, ya. Lisan ni apa? Lisan ni kita ikrar, kita aku janji dengan lidah kita, iaitulah apa? Iaitulah kita mengucap dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya. Kemudian di sana ada amalan-amalan anggota, ya, amalan anggota, di mana amalan anggota ni kalau kita lihat, iaitulah anggota badan kita ni yang kita gunakan untuk melakukan segala ibadat-ibadat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ini kesimpulan, ya, kepada maksud iman, yang telah dijelaskan, antara lainnya daripada Al-Imam Al-Muzani tadi, ya. Jadi dalam iman itu ada amalan hati, ada amalan lisan, dan juga amalan anggota badan, yang mana ketiga-tiga ini mesti berpadu, ya. Tidak dinamakan beriman, okay, kalau hanya sekadar di hati, tanpa lisan, tanpa amalan lisan, tanpa amalan anggota, ya. Tidak dinamakan beriman kalau hanya sekadar menyebut di lidah, tetapi tidak di hati dan tidak dibuktikan dengan amalan, ya. Dan tidak dinamakan iman juga hanya sekadar melakukan amalan, ya, tetapi lidah dan juga hati tidak mengiringi perbuatan yang kita lakukan. Itu disebut sebagai iman. Kemudian perkara ketiga yang disebut oleh Nabi SAW, pertanyaan Jibril yang ketiga, iaitulah ihsan, ya. Ihsan ni asal perkataannya hasan, ya. Hasan makna baik, ya. Ihsan maknanya berbuat baik, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan ihsan ataupun berbuat baik ini, ya, di sini kalau kita lihat bila Nabi sebut al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maknanya ihsan di sini adalah ihsan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana dalam ihsan ini, dia ada satu rukun yang terpenting, ya. Dia ketiga-tiga aspek ini ada rukun-rukunnya,
Mungkin jarang kita dengar rukun ihsan. Kita biasa dengan rukun Islam yang 5. Kita biasa dengan rukun iman yang 6. Ya, tapi jarang orang memperkatakan tentang rukun ihsan. Rukun ihsan ada satu di sini, iaitu yang disebutkan oleh Nabi itu dalam hadis ni, ya, kamu menyembah Allah ataupun beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, ya. Dan kalau kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Itu dalam kitab-kitab akidah dibincangkan oleh para ulama. Ini juga dikenali sebagai rukun ihsan. Satu rukun ihsan. Jadi ketiga-tiganya ada rukunnya yang tersendiri. Jadi ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini maknanya apa? Maknanya kita beribadah kepada Allah seolah-olah Allah itu kita lihat, ataupun seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita merasakan bahawa diri kita ni diawasi, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang demikian, kita bayangkan apabila kita melakukan sesuatu, kita buat kerja, kemudian ada orang memperhatikan kita. Kalau tak pun bos yang memperhatikan kita, ketua kita memperhatikan kita, tapi di sana ada CCTV, ada benda-benda lain yang digunakan untuk melihat gerak-geri kita, kerja kita. Maka apatah lagi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, paling tidak kita kata kita kena merasakan bahawa kita sedang diperhatikan oleh Allah. Maka apa sikap kita bila diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat kita? Tak lain dan tak bukan, bila mana kita tahu bahawa kita diperhatikan, maka kita memperelokkan ibadat kita, memperelokkan segala amal kebaikan kita. Ini yang kata ihsan dalam ibadah ini. Bila dah rasa bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang memerhatikan kita, kita sedang diawasi, maka selayaknya untuk kita memperelokkan amalan kita, mengikhlaskan niat kita semata-mata mengharapkan pahala redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan amalan kita, ibadat kita sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud ihsan. Ini secara ringkas, secara umumlah, Sebab apa kalau kita nak pergi secara detail, hadis Jibril ini, hadis Islam, iman dan ihsan ini, sebahagian daripada para ulama mengambil masa beberapa kali kuliah ataupun beberapa kali majlis, untuk nak menamatkan penjelasan dan juga penerangan tentang hadis Jibril ini. Ada sebahagian ulama yang dihimpunkan penjelasan-penjelasan daripada mereka, lalu dibukukan. Kadang-kadang buku itu, kita kata menjadi setebal 100 muka surat lebih, 200 muka surat lebih, ataupun kita kata berpuluh-puluh muka surat dalam mereka menjelaskan hadis ini. Jadi oleh kerana kita dalam masa yang singkat ni, dan ini lebih kepada kita mengulang balik dan juga memperingatkan diri kita tentang kefahaman hadis ini, maka secara ringkaslah kita sebutkan apa itu Islam, apa itu iman, dan juga apa itu ihsan. Dan persoalan yang sering ditanya, kita dah tengok tadi penjelasan tentang Islam, penjelasan tentang iman, penjelasan tentang ihsan. Persoalan yang selalu ditanya, FAQ, frequently asked question, apa beza Islam, iman dan ihsan ni? Bezanya kat mana? Baik, kita boleh lihat daripada keterangan-keterangan tadi. Kalau kita lihat Islam yang Nabi sebut sebagai apa? Syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Islam yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini merujuk kepada amalan-amalan zahir, amalan-amalan zahir, yang kita boleh nampak, yang kita buat dengan anggota kita, terutamanya
ya, walaupun dia akan melibatkan juga lisan dan juga hati, ya, tetapi apa namanya amalan anggota itu lebih mendominasi, ya, sebab kita boleh nampak, ya, berlakunya pergerakan anggota tubuh badan itu, ya, seperti solat, haji, ya, zakat, ya, dan lain-lain, ya. Baik, itu Islam. Kemudian iman, ya, iman ni pula dia mencakupi perkara-perkara yang bersifat batiniyah, ya, perkara-perkara yang bersifat dalaman, yang ada dalam hati kita, ya. Sebab itu rukun-rukun iman, ya, kesemuanya ialah kita kena percaya, yakin, ya. Yakin dan percaya ni kerja hati, duduk di hati, tempatnya di hati, ya. Jadi beza di situ, ya, secara mudahnya kalau tengok Islam dan iman ini, ya, Islam itu amalan-amalan zahir, ya, dan iman pula adalah amalan-amalan hati, ya, amalan-amalan hati, kerana dia melibatkan hati, ya, tempatnya di hati, ya, sebab kita kata keyakinan, kepercayaan ni semua pekerjaan ataupun tempatnya di hati, ya. Baik, ihsan pula macam mana? Ihsan dia menggabungkan di antara kedua-duanya, ya, baik perkara yang zahir maupun perkara yang batin, ya. Jadi bagi mereka yang mencapai darjat ihsan, ya, mencapai tahap ihsan, maknanya terkumpul pada diri seseorang itu, ya, keimanan dan juga Islam, ya. Jadi ada ketiga-tiganya. Itu kita kata beza. Kemudian satu lagi perbezaannya kita akan nampak adalah dari segi tingkatan, ya. Tingkatan yang paling tinggi antara Islam, iman dan ihsan, yang paling tinggi adalah ihsan. Kerana ihsan tadi dia menggabungkan ataupun meliputi kedua-duanya, iaitu Islam dan juga iman, ya. Kedua tertinggi tengah-tengah, iaitulah iman, ya, yang kemudiannya tingkat yang paling asas, paling bawah sekali, iaitulah Islam, ya. Pun begitu kita kena faham, ya, tingkatan ini bukanlah tingkatan yang merujuk kepada perbezaan ataupun percanggahan apa tidak, ya, tetapi lebih kepada nak menunjukkan, ya, tahap, ya, seseorang itu, ya, yang mencapai kesempurnaan dalam menjadi seorang yang Muslim, ya, ataupun kesempurnaan dalam beragama, ya. Jadi ini yang membezakan antara Islam, iman dan juga ihsan, ya. Baik, kita pergi kepada perkara yang sepatutnya kita sentuh pada malam ini, iaitulah tentang Islam, ya, tentang Islam. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi, seperti mana yang kita nyatakan, ya, perkara-perkara, 5 perkara yang disebutkan oleh Nabi itu merupakan rukun-rukun Islam, ya. Seseorang itu tidak disebut sebagai Muslim, sehinggalah dia beramal dengan semua rukun-rukun Islam yang ada, 5 rukun yang ada tadi, ya. Jadi Islam ni, ya, selalu kita kata perumpamaan yang dikemukakan dan juga yang disebutkan oleh Nabi SAW, ia umpama satu bangunan yang memiliki tiang, yang menjadi teras kepada berdirinya satu bangunan itu, iaitulah 5 tiangnya. Jadi Islam ni seperti bangunan yang mempunyai 5 tiang. Dan ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Umar bin Al-Khattab, ya. Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan." Ya, hadis muttafaqun alaih, ya. Jadi Islam dibina di atas 5 perkara, ya, yang Nabi sebut ni syahadah. Syahadah itu apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian solat, kemudian zakat, haji dan juga zakat, puasa dan juga haji, ya. Dan 5 rukun ini, iaitulah yang pertamanya syahadah. Syahadah maknanya kita bersaksi, mengakui 2 perkara. Yang pertama, la ilaha illallah, ya, tidak ada
yang berhak disembah, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu kadang-kadang ada terjemahan dia kata tidak ada Tuhan, ya, selain daripada Allah. Sebenarnya tak cukup, ya. Makna sebenarnya ialah ilah tu maknanya yang disembah. Jadi tidak ada yang disembah ataupun tidak ada sembahan yang berhak disembah selain daripada Allah. Jadi kalau hanya sekadar kita terjemah tidak ada Tuhan selain Allah, itu belum tepat. Tak tepat dengan makna al-ilah. Al-ilah makna al-ma'luh. Al-ma'luh makna al-ma'bud, yang disembah. Jadi tidak ada sembahan yang berhak disembah selain daripada Allah. Ya. Dan di sini kita dapati ada dua benda penting. Ya, dua perkara penting, ya, dalam la ilaha illallah ni, ya, iaitulah kita menafikan adanya sembahan, ya, dan kita menetapkan bahawa yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan begitu juga dengan Muhammadur Rasulullah, ya. Apa makna Muhammadur Rasulullah? Ya, Muhammadur Rasulullah ni ringkasnya kita taat apa yang Nabi sampaikan, apa yang diperintahkan oleh Nabi. Kita percaya, kita membenarkan apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammadur Rasulullah bermakna juga kita menjauhi apa yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang paling penting, kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara ringkas makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kemudian pergi kepada yang berikutnya, iaitu menunaikan salat. Ya, salat maknanya kena dilaksanakan walaupun apa jua keadaan kita. Ya, tak boleh solat berdiri, duduk tak boleh duduk, baring tak boleh baring, ya, melentang tak boleh melentang. Ya, selagi mana mampu kita boleh solat, kita kena solat, tak boleh tinggalkan solat. Ya, meninggalkan salat menyebabkan seorang itu menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabit dengan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, bainar rajul wa bainar syirk wal kufr tarkus salah. Perbezaan antara seseorang dengan orang yang musyrik dan kufur itu adalah meninggalkan salat, ya. Dan rukun yang ketiganya zakat. Apa makna zakat? Zakat ni makna subur. Zakat ni maknanya bertambah, ya. Jadi digunakan kataan zakat ini untuk menunjukkan penyucian, ya, pembersihan, ya. Sebab itu harta yang dikeluarkan ni dikenali sebagai zakat, kerana membayar zakat ni dapat menambahkan lagi keberkatan kepada tuan punya harta, ya. Jadi zakat ni satu kewajipan, ya, pada harta yang tertentu untuk dibahagi-bahagikan kepada golongan yang tertentu pada masa-masa yang tertentu, ya. Jadi zakat merupakan satu keperluan, ya, wajib, ya, ke atas setiap orang yang memiliki harta yang cukup nisab, yang cukup kadarnya, cukup haulnya, dan perlu dikeluarkan menurut syarat-syaratnya lah. Kemudian yang keempat, ya, rukun yang keempat ialah puasa. Puasa makna menahan diri, iaitu kita menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, termasuk makan minum, bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Yang dimaksudkan dengan puasa di sini ialah puasa pada bulan Ramadan, seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Baik, kemudian yang terakhirnya iaitu mengerjakan haji. Ya. Haji apa makna? Al-hajju. Al-hajju bermakna al-qasdu. Ya. Haji ni maksud, tujuan. Ya, itu makna haji. Ya. Ataupun secara syar'inya haji iaitulah kita mengunjungi Makkah Al-Mukarramah, untuk melakukan amalan-amalan dengan sifat-sifat yang tertentu, ya, pada waktu-waktu yang tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya. Jadi setiap orang mukallaf yang telah cukup syarat-syaratnya, apa syarat-syarat buat haji? Ya, kena Islam, berakal, baligh, merdeka, ya, dan juga mampu. Ya. Mampu ni panjang ceritalah. Ya, ringkasnya mampu ni makna mampu dari segi keuangan, kos pekerjaan haji itu sendiri, ya, untuk pengangkutannya, penginapannya, makan minumnya dan sebagainya. Ya, mampu juga mampu dari segi keselamatan,
ya, mampu dari segi kesihatan, ya. Ini semua perkara-perkara yang termasuk dalam arti kata mampu. Baik, akhwat dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, ya, demikianlah sedikit penjelasan ringkas tentang persoalan pertama yang ditanya oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, ya, Islam itu dengan memberikan, ya, perkara-perkara yang menjadi dasar kepada Islam itu sendiri, iaitu 5 rukun Islam: syahadah, solat, zakat, puasa dan juga haji. InsyaAllah, ya, pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung dengan penjelasan yang seterusnya. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita kongsikan ini bermanfaat, ya, untuk kita, dan mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan, ya. Mudah-mudahan kita sama-sama diberkati dan dirahmati Allah, insyaallah taala. Jadi sehingga bertemu lagi, setakat itu dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.